Polis Sarawak masih berusaha mengesan cebisan badan mayat wanita ini. Penduduk digemparkan dengan penemuan kepala wanita tanpa badan di tebing Sungai Batang Lupar di Seri Aman pada 3 Mac 2018. Kepala wanita dipercayai berusia 20-an itu ditemui penduduk yang kebetulan lalu di kawasan tebing sungai berkenaan kira-kira pukul 4.30 petang. Sumber berkata pada mulanya penduduk menyangkakan mayat wanita itu lengkap. Namun, selepas melihat dari dekat hanya kepala ditemui tanpa badan. Saksi mengatakan kepala itu ditemui tersangkut pada kawasan berlumpur di tebing sungai berkenaan. Sejurus itu, penduduk segera menghubungi Balai Polis Seri Aman untuk tindakan selanjutnya daripada pihak berkuasa. Sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Aman dihantar ke lokasi untuk siasatan lanjut. Berdasarkan siasatan awal dan keadaan fizikal kepalanya, wanita terbabit dipercayai mati kurang 24 jam sebelum ditemui. Setakat ini, polis masih menyiasat sekiranya wanita terbabit menjadi mangsa perbuatan jenayah atau sebaliknya dan kepala itu dibawa ke Hospital Seri Aman untuk dibedah siasat. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seri Aman, Deputi Superintenden Osman Sulaiman, ketika dihubungi mengesahkan penemuan kepala wanita terbabit, katanya setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut sehingga siasatan lanjut selesai dijalankan. Penduduk yang kehilangan ahli keluarga, iaitu wanita berusia 20-an, diminta menghubungi balai polis terdekat untuk menyalurkan maklumat lanjut. Selain itu, pihak berkuasa juga tidak menerima maklumat kes serangan buaya di Sungai Batang Lupar yang terkenal sebagai satu daripada sungai di negeri ini yang menjadi lubuk sang bedal. Polis Sarawak masih berusaha mengesan cebisan badan mayat wanita ini. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Pahlawan Zuraidi Ibrahim berkata, seorang suspek lelaki yang juga dipercayai suami mangsa berusia 42 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes ini. Dengan tempoh remannya dijadualkan berakhir pada 18 Mac 2018, polis sedang mengumpulkan keterangan untuk proses pendakwaan di mahkamah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak Datuk Dev Kumar berkata, suspek ditahan selepas memberikan keterangan meragukan mengenai kehilangan isterinya beberapa hari sebelum kepalanya ditemui. Katanya mangsa yang juga warga China dicam bapanya sehari selepas penemuan kepala wanita terbabit di Hospital Seri Aman. Untuk makluman, suspek dan mangsa berkahwin pada 2011 belum menetap di Seri Aman dan pasangan itu mempunyai 2 orang anak. Polis bertemu suami mangsa bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai kehilangan isterinya. Suspek mendakwa isterinya sudah hilang beberapa hari namun tidak membuat laporan polis atas alasan tertentu. Keterangan suspek yang meragukan menyebabkan lelaki terbabit ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Siasatan kes ini sudah menunjukkan perkembangan positif dan pihak polis akan merujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Pada 16 Mac 2018, suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Seri Aman atas pertuduhan membunuh isterinya. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan yang dibuat tertuduh Wong Zihau berusia 41 tahun di hadapan Magistrate Ismail Saleh selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, lelaki terbabit membunuh wanita warga Cina Yang Zi berusia 31 tahun di Lot 1530 Blok 3, Pekan Simanggang di Seri Aman antara 25 Februari hingga 3 Mac di antara jam 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Manakala seorang saksi dalam kes ini mengatakan bahawa tertuduh membeli beberapa barangan perkakasan sebelum isterinya dibunuh. Saksi wanita itu bekerja di kedai perkakasan dari mana tertuduh Wong Zihau membeli barang-barang tersebut. Tertuduh dikatakan membeli mata gergaji, gergaji besi, mesin pencincang dan pisau. Semua barang ini berharga antara RM700 dan RM800. Semua barang itu baru dan masih mempunyai tanda harga. Sementara itu, menurut saksi lain, penolong pegawai penyiasat kes ini, Wan Yunus Wan Morni, polis meminta penyelam untuk mencari bahagian badan mangsa yang hilang. Namun,
Ketika ditanya oleh Timbalan Pendakwa Raya Musli Abdul Hamid mengenai hasil pencarian, saksi mengatakan mereka gagal menemui badan mayat tersebut. Selain itu, menurut seorang saksi, seorang ahli kimia, Hazlinawati Zailani, berkata bahan peluntur boleh digunakan untuk menghapuskan bukti DNA. Beliau merupakan salah seorang daripada 20 saksi yang dipanggil pihak pendakwaan untuk memberikan keterangan dalam perbicaraan kes ini. Produk peluntur boleh digunakan untuk membersihkan DNA, tapi jika mahukan pengesahan semula, perlu bertanya kepada yang lebih profesional, ujar beliau ketika memberi keterangan di kandang saksi di Mahkamah Tinggi. Beliau juga tidak menolak kemungkinan sekiranya satu daripada bahan bukti dalam kes tersebut, iaitu peluntur, digunakan untuk membersihkan DNA. Menurut ahli kimia itu, peluntur mempunyai bahan hypochlorite yang boleh dijumpai dalam produk seharian. Namun menurut pihak pendakwaan adalah amat mustahil dan luar biasa bagi orang awam untuk memiliki produk pembersihan dalam kuantiti yang banyak. 3 botol besar peluntur, sebotol besar produk pembersih biorosol, pisau dan gergaji merupakan antara bahan bukti yang dikemukakan di mahkamah semasa perbicaraan berlangsung. Perbicaraan kes setakat ini menampilkan sebanyak 65 bahan bukti dikemukakan di hadapan Hakim Azhari Kamar Ramli. Prosiding pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Afif Ali, manakala tertuduh tidak diwakili peguam bela. Mahkamah kemudian menetapkan 23 April 2020 untuk sebutan semula kes dan tertuduh ditahan di penjara pusat Seri Aman sehingga selesai perbicaraan. Pada 28 September 2020, Wong diperintah membela diri oleh Mahkamah Tinggi Seri Aman selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan wujudnya prima facie bagi kes terbabit. Pada 30 November 2020, suspek dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi selepas didapati bersalah membunuh isterinya 2 tahun lalu. Hakim Azhari Kamar Ramli membuat keputusan itu terhadap Wong Zihau, 43 tahun, selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Bagi pertuduhan terbabit, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Musli Abdul Hamid, manakala Wong diwakili peguam Jubilin Austin Way dan Fairuz Masri. Pihak kami cuba mencari motif di sebalik pembunuhan ini, namun gagal. Kesimpulannya, pembunuhan bukanlah penyelesaian kepada sesuatu masalah, malah ia akan menimbulkan masalah yang lain. Berdiskusilah secara baik. Semoga kita semua dilindungi daripada sifat amarah yang membinasakan. Sekian, terima kasih.